filling up a cup. I'm addicted to you, couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks, and I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stunned, and never going ha ha ha. Oh, yeah, we singing la la la. And you won't say. Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang sudah sedia dan setia menanti live saya pada malam ni. Okey, baik. Ramai yang dah komen. Okey, ramai yang dah komen, yang dah sedia, okey, yang dah cakap saya dah masuk, saya dah check in. Okey, Waalaikumsalam. Tuan Pucuk Ubi. Nama Pucuk Ubi. Ya, salam sejahtera tuan tuan Labu Saham. Okey. Okey, baik. Okey, good, well done. Okay, selamat datang kepada Tuan Nizam. Okay, first time dengar. Seperti biasa, sebelum kita teruskan live kita pada malam ni, apa kata saya minta anda untuk komen dekat bawah ni jika anda boleh dengar suara saya dengan jelas. Itu sangat-sangat penting. Okay. Kalau anda boleh dengar suara saya dengan jelas, tolong. Suara tak jelas? Allahu Akbar. Tak jelas macam mana tu? Tak cukup kuat ke memang tak clear? Sebab saya punya ni pick up dah agak tinggi sebenarnya. Okay, tak apa. Saya minta tim saya naikkan lagi volume. Okay, saya minta tim saya naikkan lagi volume supaya anda boleh dengar suara saya dengan jelas. Yes, sebab dah setting semula. Okay. Okay, tak cukup lagi Okay, kita upkan lagi volume. Alright, hopefully sekarang anda dah boleh dengar suara saya. Alright. Cuma yalah, bila saya naikkan volume dia akan capture lebih banyak noise yang ada dekat belakang, dekat background. Okay. Jadi tu sebab kita start off dengan volume yang rendah sebelum kita pick up ke volume yang tinggi sikit. Alright. Suara ke dalam sangat. Slow sikit, kuat sangat pula. Allah, dah kuat sangat pula, dah slow sangat. Okay. Kurang sikit je. Okay, kita cuba sikit. Okay, tolong turunkan sikit. Okay. Sebab saya tengok dia punya pick up dekat sini agak tinggi sebenarnya. Alright. Good. So macam mana sekarang? Suara dah boleh ke? Jelas tapi kurang kuat. Ni cakap kurang kuat pula. Tadi cakap terlebih kuat, minta kurangkan sikit. Tak apa, kita ambil tengah-tengah. Okey, turunkan volume sikit. Ni naikkan lagi volume. Masya-Allah. Okey. Tak apa. Kita ambil yang tengah-tengah lah. Hopefully sekarang semua okey. Okey. Sekarang hopefully semua okey lah. Alright. Dah okey Kalau dah okey, tolong komen dah okey sebelum saya teruskan. Ada noise. Yes, tu sebab saya tak nak naikkan suara tinggi sangat sebenarnya. Okey. Okey. Kena rapat sikit dengan mic. Sebab mic ni dia jenis pick up yang benda yang dekat dengan dia je. Dah macam masuk studio lah. Masuk studio radio, konti radio lah rasa dia kan. Dia memang untuk pick up yang dekat sahaja. Baik. Saya dah duduk dekat habis dengan mic dah ni. Okey, boleh sikit lagi. Okey, sikit lagi. Tapi saya pula sengit. Okey, tak apalah, kita cubalah mana yang boleh. Okey. Dan kebanyakan masa saya akan sengit sikit lah. Okey, supaya muka saya dekat sikit dengan ni. Dengan mic. Baik, tajuk kita pada malam ni tuan-tuan dan puan. Alright. Tajuk kita pada malam ni tuan-tuan dan puan, suara ke dalam. Sebab bila saya jauh sikit daripada mic, dia takkan pick up. Sebab dia memang jenis mic yang pick up depan dia sahaja. Okey. Kalau saya jauh sikit, yes, dia akan ke dalam. Bermaksud dia memang tak pick up dia punya ni. Alright, baik. Since semua dah okey. Kalau semua dah okey, kita teruskan live kita pada malam ni. Ya, betul. Tu sebab saya kalau boleh saya tak nak naikkan sangat volume. Kita start off daripada bawah. Yes, betul. Okay, tak apa, nanti kita akan setting semula. Kita akan cuba setting lebih baik supaya you all boleh dapat layan orang kata live saya dengan lebih baik lah. Alright. Okay, baik. Tajuk kita pada malam ni tuan-tuan dan puan adalah mengenai T-teori. T-teori ni apa sebenarnya? Dahlah bunyi macam powerful gila kan, macam power gila. Wow, wonderful, powerful. T-teori, apakah teori baru yang kita bakal pelajari semula? Tapi bila tengok chapter 0, kita ke belakang balik. Kita dah ke depan, tiba kena ke belakang balik. Kita dah chapter 2 lah, come on lah. Kenapa nak kena patah balik ke chapter 0? Rupanya tuan-tuan perempuan, ramai yang tak tahu beza antara cash account dengan margin account. Sebenarnya benda tu je, margin account dengan cash account.
bunyi macam powerful kan, T theory. Dan kenapa munculnya T theory ni tuan-tuan puan? T theory ni sebenarnya dia sangat popular during the 90s lah, especially during the 90s. Kalau tanya zaman sekarang ni boleh lagi diterima pakai tak yang sekarang ni boleh dengar, boleh dengar, saya baca orang komen boleh dengar. Okey. Baik, orang komen boleh dengar, saya pun terbaca boleh dengar. Okey. Cuma teori yang T teori ni adalah yang you all biasa dengar sebenarnya dekat luar, T1, T2, T3, T0. Okey. T4, benda-benda ni je sebenarnya yang T teori yang saya nak kongsikan dengan you all pada malam ni. Okey, baik. Jadi T teori ni sebenarnya tuan-tuan dan puan, during the 90s, yes, very very popular. Okay, but nowadays benda tu macam ada atau tak ada sahaja. Kenapa macam ada atau tak ada? One of the reason is sekarang ni dah ramai orang yang mengajar saham dan ramai juga yang sebenarnya dah jadi pakar kewangan Islamic finance lah. Ramai yang dah expert dekat dalam Malaysia yang dalam Islamic finance. Jadi antara sebab kenapa sekarang ni ramai yang dah expert, jadi yang T teori ni, yang T1, T2, T3, T4 ni dah tak berapa boleh diguna pakai sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okay, dia dah macam tak valid sebab ramai yang dah pandai dan ramai juga yang mengajar dekat luar sana. Especially ramai yang dekat luar sana mengajar jangan beli saham jika anda tak ada duit. Okay, jadi T teori tu memang dah tak boleh guna pakai. Sebab apa T teori tu tak boleh guna pakai? Saya akan sharekan dulu. But before we go into further, sebelum kita pergi lebih dalam tentang T teori ni tuan-tuan dan puan, dengan suka hati dan suka citanya, saya share sikit lah macam mana benda ni boleh berlaku dan apakah itu margin account dan apakah itu cash account. Okay, yang selalunya yang T ni, yang gunakan TT, yang dikirakan T teori ni, yang T1, T2, T3 ni, selalunya orang ni dia buka margin account. Okay, jika anda buka account dengan broker yang patuh syariah, supposedly anda tidak akan anda tak perlu orang kata automatik kalau anda buka akaun yang patuh syariah, anda tak ada margin. Okey, apa margin ni sebenarnya tuan-tuan dan puan? Margin ni bermaksud bila anda buka akaun margin, bermaksud anda contoh anda masukkan 5,000, bank akan bagi facility untuk you jual beli saham sehingga 15,000. 1/3. Even dulu waktu saya mula-mula terlibat, zaman tu tak ada lagi yang broker patuh syariah ke apa, semua sama. Jadi antara broker yang waktu tu offer dekat saya, dia cakap dia willingly offer dekat saya sebab dia tahu saya punya history, dia tahu saya punya background. Broker tu, Remiser tu offer apa tahu dekat saya? Dia offer saya 1/10 margin. Bermaksud kalau saya masukkan 10,000, kalau saya masukkan 10,000 dalam account, dia akan bagi saya margin up to 100,000. Bermaksud bank bagi loan dekat saya sehingga RM100,000 untuk saya trade saham. Tapi apa jadi kalau saya beli saham tu rugi dan saya tak boleh nak cover rugi tu, apa saya kena buat? Saya kena keluar duit poket saya sendiri, top up dekat dalam CDS saya, ataupun mereka lakukan force selling. Okay. Bila mereka lakukan force selling tuan-tuan dan puan, itulah ketika dan itulah waktunya, itulah masanya sebenarnya anda terpaksa tambah duit bila you terlibat saham. Okay. The idea is bila you terlibat saham, anda tak perlu tambah duit. Instead duit tu yang kena bekerja sendiri untuk berkembang. Tu sebab kalau boleh, bila sekarang ni dah ada akaun yang patuh syariah apa semua, tolong, saya minta tolong. Saya minta sangat-sangat, saya minta tolong daripada you all untuk buka saham yang patuh syariah lah. Buka akaun saham, buka akaun yang patuh syariah dengan broker-broker yang patuh syariah. Okay, in case kalau yang macam yang hari tu, yang ramai yang tak boleh nak buka account sebabkan PKP kan. Jadi ramai yang buka Rakuten sebab Rakuten je yang offer yang 2 hours you log in apa semua. Within 2 hours you dah dapat account CDS dan trading account. Baik. Downside dia sebenarnya Rakuten ni dia tak patuh syariah. Sebab tu dia ada dia ada option, dia ada 3 option. Dia ada apa? Dia ada cash, dia ada margin, lagi satu saya tak ingat apa benda. Memang dia ada bagi. Yes, betul. Memang dia ada bagi dekat you all yang tiga benda tu. Tapi percaya atau tidak, Rakuten masih tidak patuh syariah. Sebab apa? Sebab kalau you tak buat duit apa-apa, you tak trade langsung dekat dalam Rakuten, setiap bulan you dapat interest. Interest ni apa? Interest ni riba. Bahasa mudahnya, bahasa kasarnya, bahasa islamiknya, interest ni sebenarnya riba.
Okey. Jadi tu sebab dia jatuh tak patuh syariah. Satu lagi kontra account lah. Okey. Tapi sebenarnya dia tak jauh beza dengan margin, lebih kurang je bunyi dia. Okey. Jadi itu sebab kenapa Rakuten tak patuh syariah. Okey, sebab dia bagi you interest dan interest itu adalah riba. As easy as that. Semudah itu untuk anda faham kenapa anda perlu buka patuh syariah punya account. Okey. Okey, itu satu. Yang kedua, bila anda buka account margin ni, apa yang berlaku selalunya bila anda buka account margin, selalunya account margin ni anda terlupa berapa duit anda ada, berapa balance anda ada, especially bila you tolak brokerage apa semua kan. Kalau you buat bookkeeping pun, let's say you beli 5,000, you untung 1,000, supposedly duit you 6,000, you kira kasar kan, tapi you lupa nak tolak brokerage fee. Jadi the next saham, jadi instead of 6,000, you mungkin ada 5,800 roughly. Tapi sebabkan you tak identify yang berapa sebenarnya cash amount yang available dekat dalam account, jadi apa you buat, you akan beli saham yang bernilai RM6,000. Jadi if anything happen after 3 days, usually sekarang dia akan buat T4. Kenapa T4? T4 ni berlakunya force selling. Macam mana dia berlaku T4 ni? Bermaksud T0 adalah hari anda beli saham tersebut. Okay, sebab you dah terlebih guna duit tu kan. So inilah dia katakan T teori ni. T0 adalah di mana hari anda beli saham. Dan T1, T2 hari kedua, T1 tu adalah hari pertama, T2 hari kedua, T3 hari ketiga, hari keempat berlakunya T4 adalah hari berlakunya force selling. Bermaksud kalau you tak ada duit untuk top up saham tu, untuk pick up, bahasa selalu Remiza akan call, dia akan cakap, hello tuan nak pick up ke tak account ni? Okay, sebab esok dah T4, kita akan lakukan force selling kalau tuan tak pick up. Maksudnya pick up ni dia suruh you top up duit supaya you boleh gather pegang lagi saham tu. Okay, itu sangat-sangat tak baik lah, sangat-sangat tak bagus. Instead of you kembangkan duit, tapi you kena keluar lebih lagi untuk beli saham tu. Itu tak bagus. Okay, supposedly bila you terlibat dengan saham, supposedly bila you terlibat, T3 adalah hari dia buat force selling, dan T4 okay, T3 T3 adalah hari di mana berlakunya jualan paksa ataupun force selling. Okay, kalau you tak pick up, dia akan paksa you jual. Maksudnya you rugi ke untung, dia jual. So kalau you rugi, duit tu tak cukup untuk cover brokerage apa semua, you kena tambah duit you sendiri ke broker, ataupun broker tolak je apa baki yang ada dalam account you. Maksudnya tak bagus lah sebenarnya. Tu sebab dalam Islam pun dia cakap, kalau you nak terlibat dengan pelaburan, anda kena menggunakan duit lebihan anda sendiri, dan jangan sesekali buat pinjaman. Okay, jadi tu maksud dia sebenarnya tuan-tuan dan puan. T1, T2, T3, T0, T1, T1, T2, T3. Ni maksud dia lah. Okay, dan kenapa kena buka cash account? Sebab bila you buka cash account, you tak boleh trade, you tak boleh berjual beli lebih daripada amount you. Bila you beli, let's say you calculate, you tekan okay, bila you calculate, you tekan, you key in amount tu 6,000, tapi duit you ada 5,000, automatic system akan reject. Itu yang berlaku kalau you ada kalau you tak dia akan reject lah kalau you buka cash account. Selalunya yang account patuh syariah ni, CDS yang patuh, trading account yang patuh syariah, dia trading account lah, dia bukan CDS. Trading account yang patuh syariah ni, sistem dia akan block terus kalau you cuba beli lebih. Kalau you nak beli lebih, you kena top up duit lebih lah. Okay, maksudnya dia memang ikut berapa amount, cash amount yang available dekat dalam account you. Alright, tu maksud dia tuan-tuan perempuan. Cash account lah. Tu sebab cash account lebih baik bila you buka cash account. Kalau you buka macam Rakuten, you ambil cash, at least bila you nak ni, dia akan reject you punya ni. Dia akan reject you punya tekan. Okay, CDS konvensional pun sama macam Rakuten juga ke? Ya, kebanyakannya memang macam Rakuten lah, dia akan bagi interest. Okay, Hong Leong sebelum ni saya difahamkan memang ada bagi interest. Sekarang saya tak tahu lah Hong Leong dia dah patuh syariah ke belum. Dia dah jatuh bawah broker yang patuh syariah atau belum, saya tak pasti. Yang tu nanti kita kena check. Okay, sebab last time dia belum patuh syariah. Jadi penting sebenarnya, benda ni agak penting untuk you tahu. Sebab apa? Sebab bila you terlibat dengan saham, berulang-ulang kali saya selalu cakap, kalau boleh
guna duit lebihan yang ada. Okay. Jadi kadang-kadang bila you buka account, especially yang baru terlibat, dalam saham, baru ada CDS kan, sebab difahamkan sekarang ni ramai yang apply untuk buka CDS. Okay, saya tengok status kawan-kawan saya yang remiser ni mostly dah macam struggle gila lah. Dia dah tak boleh nak jual beli saham. Dia tak boleh nak proses untuk pembukaan akaun CDS yang baru sebab terlalu ramai, jadi akan ambil masa sikit. Jadi yes, memang ni lah ramai yang nak buka apa semua, dan bila dia buka kadang-kadang dia terlepas pandang dia ataupun dia lupa nak bagi tahu dekat remiser dia untuk orang kata apa, buat cash account instead of buka account yang conventional. Okay. Okay, good. Jadi macam-macam ni saya tengok ni soalan muncul lah, tiba-tiba semua jadi cuak kan, jadi takut sikit. Okay, good. Saya akan pick up dulu soalan Tuan Mohsin. Dia tanya, loan under MITI dan margin limit tak sama ke coach? Tak. MITI tak bagi loan, tapi MITI hanya approve kan yang you layak untuk terima loan, dan loan you kena minta dengan bank. Okay. Tak sama sebab bila MITI nak luluskan you punya application, dia nak tengok berapa banyak duit you ada. Okay. Baru dia akan bagi allocation based on berapa banyak you mampu sebenarnya. Jadi bila dia dah approve, automatic dia you submit dekat bank, bank akan approve lah you punya loan automatically. Okay. Tu maksud dia. Sebab okay, dia tak sama sebab apa? One of it sebab tak sama sebab MITI dah go through, dia dah tengok simpanan you ada berapa banyak. In case kalau ada apa-apa yang teruk berlaku, yang benda yang tak diduga berlaku, at least you ada dana, you ada cash money untuk you buka, untuk you bayar balik loan tersebut. Jadi you covered lah, you tak akan jatuh bankrupt. Tetapi kebanyakannya yang bagi you margin ni, dia tak tahu you punya background. Sebab diorang ni macam bisnes juga. Diorang punya KPI ni berapa banyak pembukaan account yang baru dengan mereka. Itu KPI mereka. Jadi bila diorang nak kejar KPI tu, dia dah tak peduli sangat dah background you apa. Dia tak minta pun. Yes, dia minta you punya bank statement, tapi bank statement tu tujuan dia adalah untuk make sure account yang you letak dekat dalam borang dengan account yang yang bank account tu, nombor tu tally, supaya kalau ada bonus ke atau dividend, dia akan terus transfer masuk dalam account simpanan you. Itu tujuan dia minta. Dia bukan nak tengok berapa banyak duit you ada. Okay. That is one of the main reason lah. Okay. M Plus patuh syariah ke tak? Saya difahamkan dia patuh syariah lah. Ramai yang dekat luar sana cakap M Plus patuh syariah. Tapi bursa pun masalah juga sebenarnya. Dia tak update dia punya panel ataupun broker-broker yang patuh syariah. Dia tak updated benda tu. Yang saya tengok last dia update is 2017, tak salah ke 2018, somewhere there. Itu last yang dia update. Sebab saya cuba juga untuk update student-student, alumni saya yang broker-broker yang patuh syariah ni semua. Tapi bila saya tengok data maklumat, last updated 2017. Jadi apa yang ada is 2017-2018 punya maklumat lah. Jadi saya tak boleh nak cakap banyak. Okay. Tapi saya difahamkan Maybank ada yang patuh syariah. M Plus pun saya difahamkan patuh syariah. UOB diorang cakap lah tak patuh syariah. Sebab kalau tengok daripada yang 2018-nya, UOB tak patuh syariah back then. Tapi ada pula yang cakap sekarang ni UOB dah patuh syariah. Jadi confusing. The best is you kena tanya bank-bank tersebut. Nanti kalau ada masa, ada kesempatan, saya akan tanyalah senior saya yang kerja dekat bursa. Dia pun berapa kali dah tanya saya, bila kau nak datang bagi talk kat bursa, nak bagi talk kat bursa apa, PKP ni kan. Tu je lah respon saya. Okay. Jadi okay. Yes, Tuan Izzuddin dia mengambil keputusan dan langkah yang paling baik. Dia cakap dekat sini, dia selalu beli, jumlah dia tu mesti kurang daripada modal. Yes, itu yang sebaik-baiknya. Okay. Contoh macam saya pun, saya akan buat macam mana yang Tuan Izzuddin buat lah. Contoh saya ada 5,000 dalam akaun, saya akan calculate 5,000 bahagi dengan harga semasa, harga terkini pasaran, dan nanti you akan dapat berapa unit you boleh beli tau. So berapa unit tu you bahagikan dengan 100, you akan tahu berapa lot you boleh key in. Daripada lot tersebut, kalau dia ada perpuluhan-perpuluhan, dia ada, contoh kalau you bahagikan, you dapat 130 lot contoh. 138 lot. Saya akan ignore 38 lot tu, saya akan ambil 100 lot sahaja. Jadi automatically you beli bawah daripada you punya cash
available dalam you punya account. Tu maksud dia. Okay. So yes, bagus Tuan Izzuddin. Itu pun sebenarnya cara saya buat, dan itu sebenarnya cara yang sepatutnya you all pun buat sama. Okay. Okay. Can trade tak pasti, you all kena check. You all kena check sendiri lah yang mana yang you dah buka apa semua kan. Okay. Tuan Rashidi tanya, dalam Islam margin halal ke? So far saya difahamkan margin ni sepatutnya kalau you nak guna margin, you kena ada duit simpanan yang secukupnya. Jadi kalau you ada duit secukupnya, you boleh pakai margin. Bermaksud if anything happen, you tahu you ada duit simpanan, alah top up je lah, macam tu tau. So margin by right dia tak ada apa-apa salah. Yang salahnya adalah bila you beli, bila saham jatuh ke apa, bank suruh you pick up, broker suruh you pick up, you tak mampu nak pick up, you tak boleh nak transfer duit immediately. Alamak, bagi saya seminggu boleh tak? Bank takkan tunggu, dia akan buat force selling. Itu yang jatuh tak elok tu. Itu yang jatuh haram, sebab you pinjam orang tapi you tak boleh nak bayar orang balik. Okay, margin ni selalunya dia dalam satu tempoh yang pendek. Selalunya dalam 4 hari you kena settle off. Kalau you tak boleh settle off, you kena top up duit. Okay, kalau you tak boleh top up duit, dia akan force selling. Jadi itu yang jadinya orang kata tak patuh syariah, sebab itulah, sebab you tak ada duit untuk you melabur. Jadi tu salah sebenarnya. Okay, dalam sisi pandangan Islam salah lah benda tu. Okay. Alright. Okay. Waalaikumsalam Tuan Niza. Okay. Okay. Okay, CDS boleh buka tak jikalau blacklisted? Itu saya tak pasti kalau blacklisted. So far saya tak pernah jumpa pula orang yang blacklist boleh buka CDS ke tak. You kena check dengan Remizer lah. Kadang-kadang Remizer ni dia tahu macam mana dia nak manipulate balik sistem dia kan, sebab dia yang kerja kat situ. Apa-apa pun you kena contact dengan Remizer. Okay. Alright. Okay, thank you Tuan Fairuz. Sebab waktu saya buka UOB dulu, dia tak ada yang patuh syariah punya tu. Jadi saya tak tahu. Jadi sekarang Tuan Fairuz cakap dia baru isi tadi, dan dia dah ada kolom patuh syariah. So yes, UOB dah patuh syariah. Okay. Good. Thank you for the update. Yelah, saya dah tak buka akaun CDS sangat dah. Jadi saya tak tahu apa yang latest produk ada dekat luar sana oleh broker-broker ni. Okay. Kalau Maybank cakap tak boleh tukar yang patuh syariah, you cakap saya tutup lah, buka akaun dengan broker lain. Mesti tiba-tiba boleh. Confirm mesti bolehnya. Bila you cakap tak apalah, saya nak keluarkan semua duit lah. Okay, since tak boleh nak tukar kepada yang patuh syariah, suddenly Remizer dia akan cakap tak apa, saya boleh, saya cuba uruskan. Okay, sebab bila you tarik keluar duit, okay, kalau you tak trade dekat situ, dia dah tak ada income. Okay, brokerage fee tu sebahagiannya adalah fee untuk dia. Jadi tu sebab saya cakap, if anything, just kacau je you punya Remizer tu, sebab brokerage fee tu certain percentage masuk ke dia. Okay. Maksudnya dia memang dibayar setiap transaksi you, memang you dah bayar pun sebenarnya untuk dia punya servis. Jadi you kacau je dia. Okay. Dia tak nak layan, tak apalah, saya baru ingat saya nak top up 100,000, tapi since tak patuh syariah, saya tarik keluar lah semua duit. Automatically boleh. Selalu saya akan main macam tu lah. Saya akan cakap, alamak, baru nak masuk 100,000 tak boleh pula kan. Tiba-tiba boleh, lepas tu tak masuk pun 100,000 tu kan. Dia macam tu je. Kalau ada Remizer, tengok ni masak aku. Oh, ni taktik ni, ini si Iqbal ajar ni. Okay. Tapi memang ni lah. Okay. Okay. Good. Ini baru nak masuk pasal T teori. Okay. Ni sebab semua orang panik ni. Semua orang panik. Okay, sebab semua orang panik. Tiba-tiba, tak patuh syariah ke kawan aku kan. Jadi semua macam panik sekejap lah. Okay. Alright. Relax. Okay, sekarang ni kita dah 1.28. Sikit lagi kita nak breakout. Lepas 1.30 kita breakout lah. Okay. Kalau kita breakout ni memang powerful lah. Tapi jauh lagi lah. Kita punya target adalah 1,000 viewer setiap malam. So far belum sampai lagi 1,000 viewer setiap malam. Okay, baru 100 lebih. Nak pergi 130 pun seksa. Okay, padahal orang dalam ni dah ada 900 lebih. 900 lebih orang yang dah duduk dalam grup ni, tapi yang hanya view live. Mungkin sibuk lah, mungkin tak habis lagi tarawih ke apa ke kan, ataupun ada yang dah kena kerja, baru dapat balik kerja ke, kita tak tahu. Jadi tak apa, live ni memang akan disimpan dekat dalam grup ni pun.
Dan you boleh tengok sebenarnya saya dah susun ikut chapter. Macam mana nak tengok ikut chapter tu nanti you study lah. Ini Facebook punya lah. Takkanlah saya nak kena ajar juga macam mana nak guna Facebook. Okay. So untuk tajuk kita akan continue. Okay. Kita akan continue. Oh, dah breakout. Wah, 130, 131. Yes, dah breakout. Hopefully boleh naik lagi lah. Jangan diturun balik. Okay, jangan ni jadi false breakout. Dia naik, lepas tu diturun balik kan. Macam saham K+, macam apa lagi ni? Hari ni Harta Lega yang patah balik. Apa lagi ya? Saham yang dah naik kan. Naik macam semua dah bersorak-sorak happy-happy. Tiba dia patah balik kan. Dah menangis hujung bucu katil. Kesian dia. Okay. Okay. Hopefully dia akan kekal maintain 130 ataupun dia akan naik lebih tinggi. 133. Powerful. Kena ada volume lagi ni masuk baru dia boleh pergi. Alright. Esok Tuan Farhan boleh call reminder. Kacau dia. Paksa dia sikit. Kan, saya baru nak masuk 1,000 ni. Kalau tak patuh syariah tak apalah, saya buka broker lain lah. Nampak tak? Getak dia sikit macam tu. Sebab 1,000 sekali you trade, dia punya percentage banyak lah. Dalam percentage nampak sikit, tapi dalam nilai ringgit dia pada dia besar lah. Sebab dia bukan trade pun kan. Dan dia tak masuk pun belajar dengan saya. Jadi kalau belajar dengan saya akan tengok percentage. Saya tak peduli. Okay. Okay, sekejap saya tengok soalan sebelum saya terus. Good question. Tuan Adin tanya apa beza cash account dan nominee account. Okay, nominee account ni adalah account penama. Okay, account penama ni bermaksud bila you buka, contoh you buka dengan Maybank, dia akan tanya you nak buka cash account atau you nak buka cash account atau nominee account. Ataupun dia bukan cash dengan nominee, dia akan cakap trading account, nominee account, something like that lah. Dia akan tanya. Tapi fungsi nominee account ni, bila you beli saham, yes, you yang sendiri tekan dekat dalam you punya phone, dekat dalam you punya ni apa semua. Tapi nama pemegang saham tu bukan you. Dan you tak ada hak pun nak pergi AGM. Sebab ni nominee account kan. Kalau you buka nominee account, yes, duit you yang beli saham apa semua. Tapi jika ada apa-apa, AGM ke apa ke, you tak dapat masuk pun. Sebab nama pemegang saham tersebut adalah nama broker tersebut. Ni pun penting juga. You kena make sure you buka account atas nama you. Jangan minta untuk buka nominee account. Okay. Jadi itulah dia. Itu dia, you kena aware. Alright, better ambil cash account lah. Kalau soalan Tuan Adin ni, better ambil cash account, cash trading account. Itu yang terbaik lah. Okay. Okay, baik. Dah breakout. 134. Ya, saya perasan Tuan Farhan hari-hari promote group ni. Saya nampak. Okay. Ya, saya tahu. Kami memang setiap malam kami live without miss. Okay. Terpulang kepada you all nak ikut yang mana. Okay. Sound tak berapa jelas. By right, semua komen jelas awal tadi. Tuan Saiful mungkin baru masuk kot. Okay. Jadi jadi sebab ramai yang dah komen sebenarnya awal tadi suara okey. Jadi itu sebab saya teruskan live saya. Okey. K+ sensitif hari ni, bukan setakat hari ni, semalam pun sensitif. Dah pergi RM1 apa? RM19, RM20. Patah balik kan, tutup dekat 90 sen. Tadi dia naik jugalah 92 ke apa tadi dia tutup petang. Okey. Yes, dah BO. 134. Yes, betul. Alright. Okey. Data Sonic banyakkan bersabar. Lag lah babe. Data Sonic suruh beli kat 50 sen, pergi beli dekat 55 sen. Okey. Sabar, relax. Okay, sepatutnya you beli dekat RM20. Kalau dia jatuh, memang hari ni dia jatuh. But then jatuh bawah 1 sen dah nangis. Relax lah. Sabarlah sikit. Dalam saham kena sabar. Okay. Alright. Okay, good. Okay. Tuan Syarin tanya, kalau owner CDS meninggal dunia, apa akan jadi pada akaun CDS tersebut? Boleh wariskan kepada pasangan atau waris? Yes, boleh. Boleh. Memang you boleh wariskan sebenarnya CDS account you. Maksudnya semua pegangan saham you boleh transfer. That is the beauty of ni lah CDS. Syarat dia you tahulah dia ada account CDS. Okay. Okay. You just pergi dekat bursa je, tak silap you pergi bursa, you just isi borang, fill in the borang, bawa apa sijil mati tu. Dia tukarlah. Okay. Okay, soalan Tuan Remy, ya ada kelas newbie ke tak? Newbie 0. Sebenarnya ada tuan. Okay, ada.
dan diajar secara percuma. Okey, bisik dekat kawan sebelah, weh, diajar percuma. Okey. Jadi Tuan Remy, kalau you follow, you boleh tengok balik chapter 0, 0.1. Itu paling basic lah, macam mana you nak buka CDS apa semua. You follow lah 0.1, 0.2, 0.3. Kalau you follow, sekarang ni sepatutnya ada dah 2.6 malam ni, tapi baru saya perasan ramai yang tak aware, dan saya pun terlepas pandang topik ni. Saya ingat semua orang dah tahu. Okey, rupanya ingatan saya tu tak berapa tepat. Okey, sangkaan tu tak berapa betul lah. Okey. Jadi saya terpaksa juga patah balik kepada chapter 0 supaya kita boleh pick up benda ni. Alright. Okey. Kalau tak ada, sekarang ni saya dah tahu macam mana nak post schedule. Okey, team saya team saya aware macam mana nak post schedule. Jadi you all takkan miss lah lepas ni, insyaAllah, sebab kita akan post. Kalau tak naik schedule tu memang tak ada lah. Okey, schedule tu dia akan naik waktu petang. Dalam pukul 5 lebih, pukul 6 schedule tu akan naik. Maksudnya kalau naik malam tu confirm ada lah. Okay, so don't worry. Alright. Okay, saya nak balik kepada tajuk kita, T-Theory ni. Okay, kenapa T-Theory ni sangat-sangat efektif dan efisien during the 90s tapi sekarang dah tak efektif. Okay, one of the reason is sekarang ramai yang dah faham, ramai yang dah celik saham, ramai yang pakar dekat luar sana, even ramai yang juga buat kelas dekat luar sana. Jadi dan ramai orang yang mengajar kat luar sana semua cakap guna cash account dan guna apa yang you ada, jangan guna margin, sebab margin membunuh. Okay, jadi tu sebab sekarang kalau you tengok, kalau buy right kalau ikutkan, bila T0 berlaku, T1, T2, T3 dia akan jatuh, saham tu akan jatuh. Okay, tapi you tengok sekarang ni dia dah tak peduli dah T berapa, dia nak terbang, dia terbang, dia nak pull back, dia nak pull back. Dia dah tak peduli dah berapa T dah. Okey? Dia dah sekarang ni dia dah tak berapa kisah. Okey? Dia nak terbang, dia terbang lah sekarang ni. Tapi during the 90s, yes, benda ni memang sangat-sangat efektif lah. Tu sebab wujudnya T-Theory ni. Dan tu sebab during the 90s ramai juga yang ramai juga jutawan dilahirkan during the 90s, dipanggil jutawan saham. Maksudnya bila you join during the 90s ni, bermaksud yelah, sebab semua pakai margin masa tu. You just imagine lah, kalau waktu time saya pun dia ada bagi margin 1 to 10. Zaman tu saya tak tahu lah 1 to berapa dia bagi kan, tapi sekarang ni okey jugalah, dia bagi sampai T3, T4. Mak saya cakap nampak tak macam budak-budak mak saya cakap, tak, tapi ini kisah benar, sebab mak saya dah terlibat dengan saham daripada tahun 90-an sampai hari ni masih lagi dalam dunia pelaburan saham. Even 2 hari lepas pun dia dah untung 250%. Okay. Yes, betul. Jadi dulu lagi gila tau. Sekarang ni okey lah, dia dah limitkan sampai 3 hari. Kalau you tak boleh, kita akan force selling. Dulu dia bagi sampai T10 babe. Sampai hari ke-10 baru dia force selling. Mana tak gila zaman tu, ramai jadi jutawan. Tapi bila jatuh ke bawah, bila kena crash masa 90 berapa yang krisis kewangan tu, bila semua crash, semua tak boleh nak pick up, tak ada duit. You just imagine lah, kalau you ada 1 juta dalam you punya CDS, you punya margin you dapat 1 kepada 1 to 10, you ada 10 juta. But then bila crash jatuh 30%, 10 juta you beli all in. Okay, you beli all in, jatuh 30% market, macam yang berlaku dekat K-Plus lah semalam kan. Okay, jatuh 20% depan mata, macam tu je, macam 20% hilang, wipe out macam tu je. You just imagine kalau benda tu berlaku, you beli guna margin, okay, hilang 30%, 30% value hilang daripada 10 juta. 30% is 3 million, 3 juta. Jadi bila 3 juta hilang, you ada dalam account you ada 1 juta je, you bayar 1 juta, lagi 2 juta you nak pergi mana? Dan you akan diisytiharkan bankrupt ataupun muflis, dan ramai orang yang terjun bunuh diri waktu tu. Sebab tak boleh nak bayar hutang, dia ambil keputusan, dia ambil jalan mudah, dia bunuh diri je. Okay, itu yang berlaku during the 90s. Tu sebab sekarang ni dia control. Okay, okay, memang dia control. Dia memang control. Dia memang kontrol lah sekarang supaya tak berlaku. Jadi itu dia sebenarnya tuan-tuan dan puan. Apa sebenarnya yang kisah berlaku T-Theory ni lah. Dan nak cakap zaman sekarang macam jauh sangat kan, padahal baru 20 years ago. Okay,
Roughly 20 years ago. Oi, 140. Gila babe, 140. Ini memang betul-betul ni. Cuba kita tengok boleh pergi 150 ke tak. Baru saya perasan 140. Kalau dia boleh maintain, dia punya support sekarang dekat 140. Cik, wah macam cakap saham padahal tengok viewer je pun. Okey. Baik. 140. Alah dia turun. Siapa keluar ni? Ke internet kat tempat dia putus-putus. Baik. Apa kata you bagi thumbs up sikit. Power. Bagi thumbs up, bagi heart. Bukan senang babe nak dapat 140 orang ni. Turun balik 139. False breakout. Okay. False breakout. Baik. Alright, good. Kepada yang tengok live, kalau you punya komen I tak pick up, one of the reason is mungkin you tak follow saya punya page. Okay. Sebab naik juga notification dekat phone saya, tapi takkan waktu saya bercakap saya nak buka notification tu tengok you punya komen. Okay. Kalau you nak I pick up you punya komen, tolong follow I punya page dan dia akan naik dekat dalam live stream. Bila dia naik kat live stream, saya boleh pick up you punya soalan. Okay. Tu cara dia sebenarnya. Okay. Alright. Okay, good. Yes, itu sebenarnya history T-theory. Zaman 90-an memang zaman kegemilangan T-theory. Zaman sekarang lagi. Okey, tahun 2020, tahun 10-an dan 20-an. Okey, 20 10-an dan 20 20-an. Okey. Okey. Kira tahun lepas tahun 2010 somewhere around there lah Selepas kira zaman-zaman time sekarang lah. Teori ni macam bukan tak ada orang yang pegang lagi teori ni, masih ada yang pegang teori ni. Tapi soalan saya, tiap-tiap hari ada orang beli. Macam mana you nak tahu tu T0? Okay. Macam ni you nak tahu tu T0? Sebab setiap hari saya punya argument senang je. Kalau you orang yang cakap pasal T1, T2, T3 ni kan, argument saya senang. Setiap hari orang beli saham ni. Kalau ada orang jual, means ada orang beli. Habis tu yang orang beli ni, dia pakai T berapa pula? Dia T0 dekat dia. Okay. Anyway, kalau dia nak lari, dia lari. Kalau dia nak pull back, dia pull back. Saham memang macam tu. Okay. Dia memang macam tu. Dia memang, sekarang ni memang you dah tak boleh nak jangka lah. Kalau you tengok pun, sekarang ni dah 4 hari berturut-turut saham-saham getah, saham-saham healthcare naik mencanak-canak kan. Sebabkan satu dunia cakap kemungkinan ada new wave coming in. Jadi semua orang panik. Semua cakap inilah yang bakal dapat impact, inilah bakal yang dapat keuntungan daripada ni. Okay. But this is not a new, ini bukanlah satu cerita baru, bukanlah berita yang baru. Sebab benda ni dah berlaku dah berapa? Kita dah kena kurung berapa? 60 hari ada. Saya rasa 60 hari dah kita kena kurung ni. Okay. Walaupun hari ni kita boleh keluar sikit, tapi still nak keluar tu macam susah jugalah kan. You still rasa macam nak pegang something tu pun you rasa macam siapa tah yang nak pegang ni kan. Jadi okay. Jadi itulah dia. Kita nak itulah cakap sekarang ni it's not bukanlah berita yang baru, tetapi sekarang ni pada pandangan saya sekarang ni okay, sebagai technical sebenarnya you boleh baca wave tau. Okay, ni saya share sikit lah. Pada pandangan saya, sekarang ni adalah wave ketiga. Okay, ataupun wave ketiga ataupun 1, 2, 3, 4. Kemungkinan ni dah wave kelima kemungkinan ni dah wave kelima ataupun penghujung wave ketiga. Okay, nampak tak? Dia wave pula. Ui, power gila. Macam mana nak tengok wave tu pula? Nanti sabarlah. Okay, bab technical yang patut masuk malam ni pun tak jadi masuk sebab you tak tahu margin account tu apa kan, cash account tu apa, nominee account tu apa kan, apa tu orang cakap T3 tu, T2, T4 apa semua kan, apa benda ni semua. Jadi tak apa, satu-satu kita belajar satu-satu. Sampai masa kita akan bercakap lah pasal benda tu. Alright. Masa awal bulan 4 live 30 orang je tengok kan, sendu. Sekarang 137, patah balik ke belakang 138. Nampak false breakout, dia tak pergi. Baik. Mungkin tajuk malam ni mungkin tajuk basic sebab dia chapter 0 kan. Jadi inilah. Yes, namanya Elliott Wave Theory. Okey. Yang kalau saya tengok sekarang ni kemungkinan dekat wave 5 ataupun penghujung wave 3, tapi saya bukanlah Elliottician. Dia memang dipanggil Elliottician. You boleh ambil sijil untuk jadi Elliottician. Dekat Malaysia tak ramai yang Elliottician ni. Untuk Elliott Wave, saya tak berapa kira sangat sebenarnya. Tapi bila you tengok keadaan pasaran, you boleh
identify it's either penghujung wave 3 ataupun wave 5. Selalunya wave 5 adalah wave yang the very powerful wave lah. Okay, dia memang akan naik laju gila. Dan saya nampak sekarang ni sebenarnya dah penghujung, bukannya macam benda yang baru. Okay, dia bukan yang, sebab dia naik macam canak gila tau. Gila saham RM10, dia RM8 dia boleh naik RM10 apa ni, 2 hari, 3 hari, 4 hari kan. Jadi something's not right lah. And anyway, kenapa saya cakap penghujung? Yes, bursa naik mencanak-canak, but then saham reversal banyak gila. Volume 9 bilion semalam, but then saham yang perform gila-gila tak ada. Mean something is not right. Jadi itulah yang saya nampak. Dan antara sebab lah saya nampak benda ni adalah bila Bank Negara pukul 3 petang semalam, saya rasa semalam kan, 9 bilion kan, pukul 3, semua news baik-baik belaka, semua inah-inah belaka kan. Semua cerita best-best je. Gila lah, hysterical high lah, volume high lah, apa semua kan. Even hari ni pun tadi berapa, 6 billion, 7 billion closing kan. Tapi ada tapi tu, even walaupun semua good news, you tahu tak, half an hour after pukul 3 tu, lepas semua good news keluar, semua saham reverse. You perasan tak, pukul 3.30 semua saham reverse. Dan waktu tu lah juga semua trading platform jam, hang, tak boleh masuk. Even Bursa Station pun hang. Okay, jadi bila benda ni berlaku, tuan-tuan dan puan, okay, maksudnya memang euforia lah. Orang dah tak betul, orang dah gila, orang dah mula tamak. Jadi kita sebagai, sejujurnya minggu ni saya tak tekan buy lagi. Sejujurnya minggu ni saya tak tekan buy lagi. Saya tengok gila lah market, something is not right. Better aku pegang cash. Memang ada few saham yang saya pegang, tapi saya tahu kenapa saya pegang. Tapi untuk saya beli entry yang baru, tak ada. Saya tak ada ambil minggu ni. Saya cakap gila lah, market terlalu gila untuk you entry. Okay, tapi kenapa saya tak jual? Sebab saya tahu saya punya risiko, dan dia tak hit saya punya risiko pun lagi. Anyway, saya baru on paper baru loss dalam 4%, 3% somewhere there. Paper loss maksudnya tak banyak, 3% je loss kan. Untung minggu lepas banyak. Okay, baru 3% loss. Jadi tu sebab saya relax. Dan kenapa 3.30 semalam dia jatuh? Sebab Bank Negara announce kita punya GDP growth untuk kuartal 1 tahun 2020. Dia announce terendah sejak tahun 2009. Apa maksud bila dia cakap terendah sejak 2009? Ada maksud tau. Dia ada maksud di sebaliknya. Macam mana you interpret? Okay, yang tersurat, macam kelas bahasa Melayu pula ni, nak ajar macam mana you nak interpret news. Yang tersurat sebenarnya, tuan-tuan dan puan, dia cakap GDP kita lemah, tak kuat untuk suku tahun pertama, dan dia expect untuk tahun ni GDP kita negatif. Okay, itu yang tersurat. Yang tersirat, dia nak cakap secara tak langsung recession. Okay, kegawatan ekonomi. Dia nak cakap macam tu, tapi dia tak nak you all panic sebenarnya. Okay, yang tersirat yang tu. Yang tersirat kedua apa? You sebagai seorang pelabur, sebagai seorang pedagang, bila you dah identify benda yang tersirat, yang pertama dia cakap recession. Yang tersirat yang kedua, lapisan kedua yang tersirat, ambil kau macam belajar Quran dah. Okay, you tahu belajar Quran, setiap ayat tu dia ada beberapa lapisan maksud yang tersirat sebenarnya. Ni macam belajar, sama lah juga news tu. Dia, ni lapisan kedua yang tersirat dia. Dia nak cakap sekarang ni jualan murah bursa. Faham? Jualan murah bursa tu apa? Maksud tengah sale, discount. Okay, tu maksud tersirat. Bila orang semua panik, you kena rational. You kena jadi manusia yang rational. Sebab you dah ada ilmu, you dah belajar. You kena tenang, you relax lah. You tunggu peluang, the best peluang untuk you masuk rembat. Okay, sekarang ni, yes, memang untung gila-gila, tapi saya tak nampak peluang untuk masuk. Even dia cakap sekarang recession. Okay, even semalam, petang pun, UK announce tau. UK dengan selambanya announce dia recession. Selamba je dia cakap dia recession. Padahal GDP growth dia untuk kuartal pertama lebih tinggi daripada Malaysia. Okay, jadi UK dengan tenang, dengan selambanya dia announce kita tengah gawat. Tu statement dia. Lagi powerful. Okay, jadi lagi selamba dia cakap gawat. Philippines pun announce mereka gawat. Banyaklah negara yang dah announce gawat. Okay,
Ramailah sebenarnya. Okay. Dan itulah dia. Banyak yang dah announce gawat. Dan semalam Jerome Powell announce sebab ada ura-ura mengatakan yang kemungkinan kadar interest macam kita dikurangkan je kan kadar interest. Dekat US ada ura-ura mengatakan kemungkinan kadar interest negatif akan dikuatkuasakan. Maksud negatif ni apa tuan-tuan dan puan? Maksud negatif ni bermaksud bila you simpan duit, you simpan dekat bank, you kena bayar bank. Okay, let's say you simpan 1,000, you simpan 100. Let's say dia cakap kadar interest sekarang ni dia buat negatif 2. Means setiap bulan you kena bayar RM2 dekat bank setiap RM100. Tu maksud dia. Okay, tu maksud dia lah. Okay. Alright. Okay. Good. Jadi tu maksud dia tuan-tuan dan puan. Okay. Pasaran sekarang ni tengah diskaun. Dia tak adalah dia nak buat poster ke nak saya keluarkan poster. Okay, jualan bursa, jualan murah saham. Takkan saya nak kena keluarkan poster. Kan? Sebab poster dia adalah perkataan yang diguna pakai untuk sale recession, gawat. Okay, ekonomi merudum. Okay. Jadi benda-benda ni lah sebenarnya. Okay, dan minggu ni saya tak nampak. Adalah few yang ada peluang minggu ni, tapi saya lebih selesa untuk duduk tepi. Even student masterclass yang nak masuk pun dia tanya saya, boleh masuk ke? You boleh masuk. Kalau you nak masuk, you nak tekan buy, you boleh tekan buy. Bismillahirrahmanirrahim. Make sure you tahu dekat mana you nak keluar. Kalau tak jadi, you tahu you punya risiko dekat mana. Okay. Jadi itulah dia. Yang saya nampak overall market memang tengah gawat lah. Ekonomi tengah gawat. Tu sebab semua negara kurangkan kadar interest. Okay, interest rate direndahkan supaya dia menggalakkan rakyat dia spend duit supaya ekonomi tu berpusing. Okay, tu maksud dia lah. Dan itulah implikasi yang berlaku sebenarnya. Alright. Dan kawan saya pun cakap ramai yang apply buka CDS yang baru ni mostly adalah orang yang kena VSS. Okay, orang you just imagine lah babe. Ramai orang yang kena VSS dia nak buka CDS. Sayang. Okay. Sebab yes, memang boleh buat income, but then you akan pressure diri you sendiri sebab you tak ada stable income. Okay. So memang cerita semua memang negatif kat luar sana, tapi macam mana kita perceive, macam mana kita pandang daripada sudut pandangan kita, itu yang penting sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okay. Dan okay, saya nak pick up soalan. Okay, Tuan Syarin cakap shopping je lah. Time ni lah shopping. Okay, sebab dia jualan murah, jualan diskaun. Okay, jualan besar-besaran. Okay, banyak saham sebenarnya yang discounted, under value. Tapi macam mana you nak identify saham under value yang berkualiti? Kan saya dah share semalam dia punya SOP. You ikut je SOP tu. Okay, you tak faham SOP yang saya sharekan semalam, you tengok balik video-video yang minggu lepas, hari-hari yang lepas. Okay. Okay, good. Soalan Tuan Ikwan, dia tanya adakah market potensi menjadi W. Maksud dia W ni adalah double bottom. Dia adalah satu pattern untuk sebelum dia akan bentuk satu pattern sebelum dia reverse. Dan selalunya double bottom ni dia akan ambil masa 2 ke 3 bulan, sometimes up to 6 months. Jadi kita tak tahu berapa besar dia punya dia nak buat double bottom tu. Okay, itu advanced knowledge lah, advanced technical punya knowledge. Right. Dan yes, Tuan Jufri tanya, Cik Puan Fatihah tanya macam mana kita nak tahu the best peluang. The best peluang adalah okay, sebab dalam grup-grup Chinese yang terlibat dalam saham, banyak yang grup Chinese ni dah mula cari saham-saham under value tau. Kan semalam saya cakap cari saham-saham under value. Okay, dan you campurkan dengan knowledge technical yang you ada, itulah waktu terbaik sebenarnya. Itulah peluang yang timbul di depan mata you. Okay, banyak saham yang dah reverse sebenarnya. Okay, and the best part is sebenarnya tuan-tuan dan puan, sabar je lah aku dengan mercun ni. Okay, ya, orang lain pun nak raya juga kan. Tapi kita nak belajar. Okay, tak apa. Okay, dia macam ni. Bila you terlibat saham, pergerakan saham sebenarnya dia dah jadi, kalau you belajar apa nama teori tu saya lupa lah.
saya lupa teori tu. Adalah dalam buku. Tapi teori dia macam ni. Yang mereka percaya, ekonomis percaya, pakar-pakar ekonomi percaya yang indikator pergerakan ekonomi sebenarnya adalah, ataupun leading indicator ni bermaksud future dia lah. Okay, dia dah nampak, dia boleh predict future keadaan ekonomi between 3 to 6 months ahead. Maksud 3 bulan ke 6 bulan hadapan, dia dah boleh kaji, dia dah boleh predict based on performance saham-saham yang listed lah. Maksudnya dia akan tengok indeks, dia akan tengok saham-saham ni bertindak balas macam mana. Okay, sebab leading indicator dia cakap kalau saham mula jatuh in 3 months or 6 months time, ekonomi akan jatuh. Kalau saham start naik in 3 or 6 months time, ekonomi akan pulih. Dia macam tu sebenarnya. So indikator untuk ekonomi sebenarnya adalah saham. Okay, saham dah jatuh sejak bila tuan-tuan dan puan? Saya ada soalan cepu mas. Okay, pasaran saham dah turun sejak bila? Okay, ni nak buka chart ni. Okay, pasaran saham dah tutup, dah jatuh agak lama sebenarnya. Okay. Tak silap saya 6 bulan ada dia kejatuhan dia tu. Sekejap, saya tengah tunggu. Alright, kita buka kita punya KLCI lah. Kita ambil KLCI paling mudah. Okay, FBM KLCI. Okay, kita buka chart yang besar sikit. Hopefully you boleh nampak. Okay, hopefully you boleh nampak saya punya chart. Right, so ini chart KLCI. Ini 1 year chart KLCI. Okay. Ini sebenarnya saya pernah share lah chart ni KLCI. Okay, 1 year chart you tengok. Sejak 16 Mei 2019 sehingga hari ni, dah berapa lama dah market kita jatuh? Setahun, babe. Dah setahun jatuh. Dan kejatuhan teruk tu berlaku bila? Nampak? Dia jatuh, start kejatuhan teruk dekat sini. Sinilah lebih kurang Februari. Sekarang ni dah Mei, 3 bulan hadapan. 3 bulan hadapan baru semua government, semua orang announce. Kita ambil short term dulu. Ni yang kejatuhan spike. Dia menjunam terus ke bawah. Okay. Yang sebelum ni yes dia naik macam nak recover, but overall sebenarnya dia dah jatuh sejak 2018. Okay. Kalau tahun ni sahaja bermaksud kejatuh, sebab yang sebelum ni untuk tahun ni dia sideways tau. Dia sideways, but then comes February dia menjunam. Siap ada gap lagi, dia lompat jatuh ke bawah. Okay, bila dia lompat jatuh ke bawah since February, now Mei, 3 bulan, exactly 3 bulan. You tengok start puncak tertinggi sebelum dia drop 6 Februari. Sekarang ni announcement semalam 13 hari bulan, lebih kurang 3 bulan baru government announce. Okay, baru government announce kita recession. Okay, dia announce recession tapi KLCI cuba untuk recover. Nampak tak? Okay, so hopefully sekarang March, April, May, June. Hopefully by June dia ada better news. Okay, brighter news and better news. Everything is better lah hopefully coming in June. Sebab kita dah nak raya kan. Raya 23, 24 kita nak raya. So hopefully in June ada better news. Okay, sebab dia start naik balik pada hujung bulan March. So roughly around hujung bulan June lah dia akan reverse balik. Hopefully. Keadaan ekonomi bukan keadaan saham. Saham dia dah cuba untuk reverse. Okay, nampak low, higher low. High, higher high, higher low. High high, high high. Nak tunggu lagi ke? Borong lah, apa lagi? Silakan borong. Okay, ni maksudnya. Tapi kalau you tengok overall, pasaran kita dah jatuh sejak sini 2018. Tak ada apa-apa lah. Dan dia cuba recover. Nampak tak? Dia dah jatuh kau-kau. Suddenly this time around dia nak cuba cover lebih tajam. Dia punya reversal tu sharp, agak sharp sebenarnya. Okay, itu yang saya nampak lah. Dan kalau you ambil 1 year, yes, dia memang macam nak reverse. Okay, memang dah cantik. Cuma, ni cuma dia lah. Cuma, Bursa Malaysia kena tutup atas 1420. Maksudnya, kenaikannya bila dia naik, dia break 1420, dia akan cuba next resistance. Dia ada more upside potential kalau dia break 1420. But kalau dia tak break 1420, dia turun patah balik, KLCI index kita turun bawah 1360. Okay, bersedialah, kemungkinan akan jadi diskaun lagi. Alright, dan benda ni mungkin berlarutan selama 6 bulan, kemungkinan. Okay, sebab dia tak ada forming bottom punya pattern ni.
Tak ada bottom punya pattern. Saya tak nampak bottom punya pattern langsung. Okay. Saya tak nampak langsung bottoming. Dia tak nampak bottoming pattern. Unless ini dia naik, kalau dia turun menjadikan dia bentuk W. Macam yang siapa komen tadi, ada tadi saya nampak. Okay. Dia ada komen pasal bentuk W kan. Apakah itu bentuk W? Maksudnya di ni, kalau dia bagi lagi satu, so formation ni ambil masa dalam 6 bulan. So sekarang ni kita dah go through hampir 3 bulan. Okay. Dia akan buat lagi satu. Dia boleh jadi W, dia boleh jadi 3 kali kawah. Tu paling mudah dia lah. Dia jadi 3 kali kawah. Apa maksud 3 kali kawah ni tuan-tuan dan puan? Nama pattern 3 kali kawah ni namanya bukan triple bottom. Kita ada double bottom. Okay, dia ada double bottom. Dia ada saucer. Dia ada cup and handle. But the most powerful reversal signal adalah head and shoulder. That is the most powerful signal. Head and shoulder. Okay. Inverted head and shoulder. Macam mana pattern head and shoulder tuan-tuan dan puan? Okay, ni pattern head and shoulder. Ni shoulder kanan, ni shoulder kiri, ni kepala dia, ni shoulder kanan. Lepas tu dia jatuh. Nampak? Tu pattern. Jadi kalau you nampak pattern ni dekat sebelah bawah, dia bentuk macam tu lebih kurang. Yes, that is inverted head and shoulder. Most probably dia akan rebound. Okay. Yang saya nampak, kalau dia naik terus, bonus lah. Tapi dia ada upside potential, dia ada downside potential juga. Sebab dia tak ada pattern yang ni lah. Unless kalau dia maintain dekat tahap harga sekarang, okay, yang mana dia akan form satu pattern. Dari sini kan dia jatuh, dia akan form satu, dia panggil saucer. Kalau dia form saucer dalam 6 bulan ni, maksudnya dia berlega-lega dekat harga ni for the next like what, 6 month. Ataupun dia main dekat area ni, turun naik dekat area ni for the next 6 month. Most probably dia akan pump naik balik. There's a chance for it. Dan sekarang ni dia tak kuat ni. Ni tak kuat. Ni bukan yang kuat. Dia masih boleh jatuh. Okay. But kalau dia break 1420, dia akan go further up. Tapi kalau dia tak boleh break, dia akan patah balik ke bawah. Dia patah balik ke bawah, dia akan bentuk satu pattern namanya saucer. Ataupun dia nak buat inverted head and shoulder. Ataupun dia nak buat double bottom. Kita tak tahu. Tapi as far as I'm concerned, apa yang saya nampak, saya tak nampak langsung reversal pattern dekat sini. Okay. Memang saya tak nampak langsung reversal pattern. I don't see any reversal pattern around here. Okay. Macam ni, yes, saya nampak benda ni. Bila saya nampak benda ni, dia jatuh kan. Masa dia rebound, semua orang bersorak ni. Saya cakap, ini kalau dia tak break ni, memang selamat air raya. Dia pump, dia patah balik. Dia dekat sini cakap, market jatuh ni. Bila dekat sini, saya cakap kalau dia break ni memang selamat air raya lah. Memang tak boleh buat apa lah. Memang dia break. Dan ke mana arah tuju dia? Ke sini lah jawabnya. Okay, saya nampak pattern ni. Kenapa saya boleh nampak pattern ni? Sebab memang saya boleh nampak pattern. Okay. Dia ada banyak pattern sebenarnya tuan-tuan dan puan. Dan the best pattern untuk you identify market nak jatuh ke, saham tu nak jatuh ke, this is the pattern lah. Okay. This is one of the most powerful pattern lah. Head and shoulder punya pattern. Okay. Alright. First time dengar. Okay, sekejap. Saya nak tengok. Dia reply komen. Cik Puan Fatihah. Okay, good. First time dengar kan? Kan? Ni benda teknikal lah. Okay. Benda teknikal. But then, adakah saya guna pakai benda-benda ni sepanjang setiap kali saya nak buat keputusan jual dan beli? Jawapannya tak. Saya guna benda ni untuk buat analisis je. Untuk saya project ke mana ke arah tuju seterusnya. Okay. Itu sebab saya cakap untuk this 1 year saya tak nampak apa-apa ni lah. Okay. Unless saham tu saya nampak dia macam dari sini lah. Okay. Kalau sini dia berlega, dia turun naik. Kalau dia buat daripada sini, yes, that is a beautiful pattern. Reversal. Kalau dia ambil dari sini, kalau dia kat sini, saya tak tahu masa depan. Kita tak boleh nak predict. Okay. Jangan ingat. Okay. Jangan ingat shampoo je ada head and shoulder. Pattern pun ada head and shoulder. Buku apa yang terbaik? Saya lupa nama mamat penulis buku tu. Kejap. Buku dia agak mahal lah. You boleh order dekat Amazon. Dia tak ada jual kat Malaysia. You kena order dekat Amazon. Saya lupa nama mamat tu. Chart pattern analysis. Saya lupa nama penulis buku dia tu. Okay.
Dia tulis dalam buku dia tu chart pattern apa semua. Dia siap boleh bagi tahu lagi berapa percentage most probably benda ni akan berlaku. Okay. Kalau pattern ni bentuk, berapa persen confirmation benda ni berlaku. Selalunya dia adalah in between 70 to 100% akan jadi. Okay. Itu dia punya kesahihan dia pattern tu. 70% chances of happening tu tinggi, babe. Okay. Kalau kita bercakap pasal bab hidup, doktor cakap sebelum operate, ni ada 10% chances untuk hidup. Kita ambil juga chances tu kan. Samalah dalam saham. Dia cakap 70% chances untuk jadi the next move. Confirm jadi the next move ni macam ni. 70%. Okay. Tinggi, babe. 70%. Okay. Jadi 70% chances you win kalau you baca buku tu lah, you faham pattern lah. Okay. Dan bila you dah faham pattern, baru you boleh belajar pula elite wave apa semua. Okay. Elite wave macam mana? Setiap satu pergerakan ni tu satu wave lah. Dalam setiap wave ada wave kecil. Tu yang payah nak kira tu. Dan you tak boleh nak identify ni wave yang keberapa. At the end of the day, saya ambil keputusan untuk tak nak kira wave. Okay. Sakit jiwa, babe, kira wave. Sebab wave, satu wave besar dia ada 8 wave kecil. Satu wave besar dia ada 8 wave kecil dalam dia. 8 wave kecil tu dia ada kecil lagi 8. Okay. Bukan buku Dan Zanger. Dan Zanger dia mengajar, dia bukan buat buku. Yang buku yang betul-betul orang yang buat analisis tentang chart pattern ni, memang orang yang buat research chart pattern ni, dia ada keluar buku dia juga. Saya lupa nama dia siapa. Okay. Nanti saya ingat, saya boleh ni lah. Okay. Saya tak boleh recall lah siapa. Okay. Memang tak boleh recall. Saya kena buka balik buku nota saya. Okay. Anyway, saya pun tak pernah baca pun buku chart pattern ni. Tapi sebab buku technical untuk buku exam technical analysis tu tebal macam ni, memang kena belajar jugalah technical chart pattern tu. Okay. Tebal ni, babe. Kena hafal untuk buat report. Okay. Katam. Fail kali pertama dan saya ambil kali kedua baru lulus. Alright. Dan Zanger adalah orang yang apply lah knowledge chart pattern ni sebenarnya. Okay. Tu je sebenarnya malam ni. Okay. Asalnya nak jadi teori pendek je. Yang lain ni perkongsian apa yang berlaku dalam keadaan pasaran dan apakah potensi dan peluang yang ada sebenarnya dekat dalam keadaan pasaran seperti ini. Dan bukanlah nak takut-takutkan you all, tapi sebenarnya this is the best moment lah. Okay. The best moment. Sebab this is bottoming tau. Saya nampak sekarang ni bursa is bottoming. Okay. Kalau you ambil ini pattern, ini pun sebenarnya pattern. Ini V pattern, tapi V pattern dia tak kuat. Okay. Dia ada double bottom. Kalau dia jadi double bottom, cantik. Kalau dia jadi head and shoulder, lagi powerful. Kalau saucer, super punya powerful lah. Okay. Jadi tu dia sharing saya pada malam ni. Wow, dah ada orang komen dah. Dia punya kelang apa, dia punya apa yang hari ni lah. Alright. William O'Neill tak. William O'Neill dia buat apa ni sahaja. William O'Neill dia buat formula CanSlim formula. Maksudnya dia gabungkan William O'Neill dia gabungkan technical dan fundamental. Okay. Tapi bila tengok William O'Neill pun, dia punya formula pun dalam 7 satu je yang dia bercakap pasal technical, yang lain semua dia cakap fundamental. Alright. Saya tak ingat tajuk buku dia. Nanti kalau saya share lah dalam grup. Okay. Kalau saya jumpa, saya ingat balik, saya share. Okay. Kalau you boleh sebut nama writer dia, saya familiar, saya cakap betul lah tu. Okay. William O'Neill dia buat CanSlim je. Yes, Thomas Bulskowski, betul. Thomas Bulskowski penulis buku lah. Buku Bulskowski ni boleh pakai. Tapi dia bukan founder. Dia bukan orang yang jumpa. Murphy ni dia buat buku Murphy penulis buku MSTA. Okay. Buku Murphy ni diguna pakai untuk MSTA. Itulah buku teks dia yang tebal gila tu kan. Bulskowski ni dia simplifykan lah. Okay. Dia tak ada cerita dalam sangat. Yes, buku Bulskowski one of the best book, one of the good book. Antara buku terbaik yang you boleh baca untuk belajar chart pattern sebenarnya. Okay. Bulskowski. Yes, Bulskowski. Dia ada seorang lagi. William ke apa tah nama dia, something like that lah. Okay. Thomas N. Bulskowski. Yes. You nak baca buku chart pattern, you boleh baca lah kat situ. Okay. Tapi dia bukan orang yang identify chart pattern lah. Orang yang buat chart pattern in detail,
Orang pertama yang buat, nanti saya jumpa ni saya bagi tahu. Dia pun memang ada keluar buku dia. Tak ada masalah, saya akan share. Alright. Jadi itu saja sharing kita untuk pada malam ni. Alright. Bukan Fred. Bukan Fred. Okay. Okay. Kalau nak beli untuk value investing, berapa stok yang sesuai untuk newbie beli? Berapa banyak duit you ada? Soalan saya. Berapa banyak duit you ada? Berapa banyak duit you ada untuk you letak put aside, untuk you labur dan untuk you dagang? Total. You kena bagi I total, baru I boleh bagi tahu macam mana. Okay. Dan student investor masterclass akan belajar benda tu minggu ni. Macam mana nak manage dia punya duit. Untuk dia berdagang mahupun melabur. Okay. Minggu ni dia akan belajar. Lusa. Okay. Jadi itu saja sharing saya pada malam ni. Chapter 0. Dan terlajak sikit teaser kepada technical. Okay. Saya bercadang sebenarnya memang nak buat kelas technical online, 100% online, 2 hari, hari Sabtu dan hari Ahad online. Cuma saya tak tahu, saya tak tetapkan date lagi lah. Saya tak tahu you all ni raya macam mana tahun ni kan. Kalau sebelum-sebelum ni saya tahu minggu ketiga tu dah boleh dah buat event ke, buat program ke kan. Cuma sekarang ni sebabkan nak raya pun tak boleh balik kampung apa semua. Jadi saya tak tahu macam mana plan. Okay. Kinokuniya pun banyak sebenarnya buku saham. Okay. Banyak-banyak. You boleh cari. Okay. Saya memang ada plan sebenarnya. Itu sebab saya buat survey hari tu. Cuma saya tak tetapkan tarikh lagi macam mana. Alright. Saya tak tetapkan tarikh lagi macam mana. Sebab saya tak tahu macam mana you all punya ni lah program untuk raya. Tak boleh nak predict lah tahun ni. Nak susun jadual pun tak boleh nak predict dah. Okay. Nantilah. Kalau okey mungkin minggu kedua atau minggu ketiga lepas raya lah. Alright. Ya, kalau boleh melawat pun, saya dapat mesej daripada MKN pun 1 hari je you boleh pergi melawat dan ziarah kan. Buat waktu raya gila apa. Mungkin boleh. Mungkin hari kedua atau ketiga raya. Baru macam wow, orang lain raya, kita raya dekat belajar technical analysis. Tak apa, saya tak tetapkan lagi lah tarikh dan apa semua. Since saya tengok separuh orang daripada grup ni cakap nak belajar technical analysis, yes, kita buatlah juga nanti program tu. Nanti saya akan announce lah macam mana. Okay. Online je, semua online. Benda pattern ni ke, indicator ke, volume analysis ke, semua saya ajar. Okay. Nanti kemudian. Right. Jadi itu saja sharing saya untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi esok malam 9.30 malam kalau tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa yang berlaku, tak ada apa-apa yang aral melintang yang berlaku. Jadi kita jumpa esok malam. Itu saja daripada saya, sharing saya pada malam ni. Tak banyak. Kita jumpa esok malam. Dan hopefully you boleh terus berkongsi lah pasal grup ni dekat kawan-kawan. Anyway, saya ajar semua percuma. Kepada yang newbie baru belajar, okay, kalau you baru nak belajar, you boleh rujuk balik dalam grup ni. Okay, dekat you, kalau you scroll, you nampak kan ada tag chapter 0, chapter 2, chapter 1, chapter 2. You tekan chapter 0. Daripada chapter 0 tu diajar macam mana you nak buka akaun CDS, apa itu saham, bla 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 bla. Chapter 1 macam mana you nak kaji background syarikat. Chapter 2 you kaji background kewangan syarikat. Chapter 3 belum masuk lagi. Okay. Tu kemudian. Alright. You just follow je. You follow setiap malam pun cukup. Semua percuma. Ilmu yang you bayar dekat luar, kat kelas lu saya bagi percuma. Tapi tak adalah saya ajar full press 2 hari full kan. Saya ajar sejam so that you boleh pick up. Okay. Esok Jumaat. Silap. Ingat ni Rabu lagi, masya-Allah. Okay, kita jumpa esok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersahur.